Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid. Waalaikumsalam, Doktor. Waalaikumsalam, Cikgu. Okey, Sihat, cikgu. Okey, macam mana hari ni? Sihat tak? Alhamdulillah, Cikgu. sihat. 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 Macam mana? Ada tak yang terjejas dengan banjir? Tak ada, Cikgu. Tak ada, cikgu. Kat ni tak ada, Cikgu. Ada. Okey, cikgu harap semua dalam keadaan baik lah. Hari ni kita akan masuk kepada bab 8 iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Ingat lagi tak tajuk minggu lepas kita bincang pasal apa? Ingat. Saliran di Malaysia, Cikgu. Saliran di Betul-betul. Malaysia. Masih ingat ya? Bagus-bagus. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini. Nombor 1 adalah untuk menyatakan konsep taburan penduduk di Malaysia dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Yang kedua, menerangkan dengan contoh faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Okey, kamu semua nampak tak gambar apa yang cikgu telah paparkan ni? Nampak, Cikgu. Cikgu. Gambar apa? Peta Malaysia. Betul. Okey. Berdasarkan peta ni, nampak tak apa perbezaan yang ada kat peta ni? Perbezaan apa? Warna. Kepadatan penduduk. Ya. Warna, Cikgu. Kepadatan penduduk. Warna, cikgu, warna. Bagi kawasan yang berwarna ni, dia menunjukkan apa? Warna boda. Kepadatan penduduk, cikgu. Banyak penduduk, cikgu. Okey, melalui peta ni, di kawasan manakah kamu semua boleh nampak ada penduduk yang padat? Kawasan mana? Negeri mana? Daerah mana yang berpendudukan padat? Kuala Lumpur, Cikgu. Selangor, Baru. Betul. Ya. Baru Ibu negeri. Muar. Shah Alam. Kalau yang berpenduduk sederhana? Sederhana. Kedah, Cikgu. Alustar. Ya ke? Taiping. Ya betul. Kuantan. Betul-betul. Sekejap, Cikgu. Seremban. Kalau jarang, kat mana? Jarang dekat Teluk Intan, Cikgu. Perak. Tawau. Dahat Datu. Betul-betul. Okey. Pandai semua. Jadi, kita dah boleh nampak secara kasar lah taburan penduduk. Maka, mari kita tengok pula berkenaan dengan konsep taburan penduduk. Konsep taburan penduduk. Ada siapa-siapa tak nak volunteer baca konsep taburan penduduk? Saya, cikgu. Saya. Okey, Nur Fatin boleh cuba. Taburan penduduk merujuk kepada sebaran penduduk di sesuatu kawasan atau negara. Kawasan berpenduduk padat. Okey, kawasan rata dan subur serta sesuai untuk semua kegiatan. Ya. Kawasan berpenduduk sederhana, banyak tertumpu di kawasan pertanian, pesisiran pantai dan bandar kecil. Kawasan berpenduduk jarang, tertumpu di kawasan yang berhutan tebal dan kawasan tanah tinggi. Okey, terima kasih Nur Fatin. Bagus. Jadi, melalui konsep ni kita boleh nampak bahawa kawasan berpenduduk padat, kawasan berpenduduk sederhana dan jarang. Okey, seterusnya kalau kita nak tengok secara lebih jelas lagi, cikgu akan tunjukkan melalui kita tengok melalui Google Earth. Kamu semua pernah tak cuba cari pertempatan ke kampung kamu semua dalam Google Earth? Pernah? Tak pernah, Cikgu. Tak pernah. First time ni. Okay, Tak pernah, cikgu. Okey, kamu semua nak tahu kawasan mana? Contohnya, cuba cadangkan kawasan mana yang berpenduduk padat. Cikgu. KL, cikgu, KL. KL. Gurusang. Kita mula dengan kawasan yang berpenduduk padat dulu. Kawasan Kuala Lumpur ya? Kat mana Kuala Lumpur tu? Ya, Kuala Lumpur, cikgu. Shah Alam. Shah Alam ya? Bangsa. Siti Mangsa. Oh, Mi, Kuala Lumpur, Mi. Kuala Lumpur. Selangor. Boleh nampak tak? Nampak, Cikgu. Apa tu? Section.
Okey, nampak tak? Kawasan yang banyak rumah apa semua ni menunjukkan bahawa mereka ni kawasan yang Padat. Padat. Ah. Berpenduduk padat, cikgu. Ya, penuh dah dengan rumah ni melebihi daripada 200 orang per kapita. Okey, kawasan mana lagi nak tahu? Kawasan berpenduduk sederhana kat mana? Kat Sederhana. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ya. Rasanya lah cikgu. Kita tengok. Negeri Sembilan luas sangat. Cuba kecilkan sikit. Kawasan mana? Port Dickson, Port Dickson. Buat desain ya. Okey, kita boleh nampak ya. Dia macam penduduk dia tak sama macam Kuala Lumpur tadi. Tak begitu padat. Ya cikgu, nampak warna hijau. Dia banyak-banyak tumbuh-tumbuhan. Hutan. Ya. Saya Saya nampak rumah banyak sangat. Ni banyak kawasan hutan juga. Tapi kat sini macam padat juga kan? Ya. Okey. Nak tahu lagi tak ke nak teruskan kepada pembelajaran hari ni? Nak tengok lagi? Nak tengok kat mana? Okey, cikgu. Gua Musang cikgu, Gua Musang. Gua Musang. Gua Musang ni Cikgu yang kawasan jarang-jarang. Penduduk jarang. jarang, penduduk jarang. Kampung saya. Duduk. Okey, Gua Musang ni kawasan dia kawasan hutan. Banyak kawasan hutan dan berpendudukan jarang. Boleh nampak tak? Nampak cikgu? Boleh, cikgu. Okey, saya harap kamu semua jelaslah dengan apa yang cikgu tunjukkan melalui Google Earth ni. Ya cikgu. Okey. Nampak. Jelas. Nampak. Ada soalan tak berkenaan dengan taburan penduduk melalui Google Earth ni? Setakat sekarang tak ada soalan lagi cikgu. Okey, bagus. Okey, kita teruskan kepada pengajaran kita. Terusnya, cikgu akan masuk kepada faktor taburan penduduk. Kenapa penduduk tadi ada yang jarang, ada yang padat dan ada yang sederhana. Okey, terdapat 4 faktor taburan penduduk, iaitu yang pertama sekali adalah disebabkan oleh faktor fizikal, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial dan yang keempat dasar kerajaan. Okey, yang pertama faktor fizikal. Faktor fizikal yang pertama adalah disebabkan oleh tanah pamah. Okey, kalau tanah pamah ni kawasan tumpuan kepada penduduk kerana sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi dan kawasan pertempatan. Kalau berkenaan tanah pamah ni, apa yang kamu semua boleh gambarkan? Kawasan apa? Selalunya tanah pamah. Tanian. Ya, betul. Selain tu? Tempatan. Ya. Tempatan. Perindustrian. Okey, kita boleh tengok kat sini adalah contohnya kawasan pertanian yang ada di dataran Kelantan dan dataran Kedah Perlis. Ni pertanian apa ni? Pertanian sawah padi. Ya, bagus. Sawah padi ya. Okey, yang kedua adalah kawasan tanah pamah ni adalah kawasan bandar. Boleh nampak melalui gambar ni di Seremban dan Petaling Jaya ni. Apa yang kamu semua boleh nampak? Banyak bangunan. Nampak bangunan cikgu. Ya. Banyak bangunan. Kenapa bangunan semua ni tak dibuat di Banyak kawasan perempatan. yang tempat tinggi, tanah tinggi? Kenapa dia tak buat kat tempat tinggi? Kenapa buat kat tanah pamah? Runtuh cikgu. Nanti tanah runtuh cikgu. Di belakangnya. Tak sesuai. Nanti Itu banyak cikgu. elemen yang perlu kita ambil kalau buat kat tempat tanah tinggi. Okey, kepadatan penduduk ni adalah sangat padat. Jadi kenapa dia orang memilih kawasan bandar ni? Sebab apa pergi kat kawasan bandar ni? Terdapat banyak penduduk. Sebab apa? Kemudahan. Peluang pekerjaan. Ya, betul. Banyak kemudahan. Kemudahan cikgu. Banyak Kemudahan infrastruktur. Ya. Foto yang banyak. Okey, seterusnya yang kedua adalah tanah tinggi. Siapa boleh bacakan untuk cikgu berkenaan tanah tinggi? Saya nak. Okey, baca. Yang kedua, tanah tinggi. Ya. Kurang tumpuan penduduk akibat darjah ketersampaian yang rendah. Kawasan kediaman juga sukar dibina dan memerlukan kos yang tinggi kerana bentuk muka bumi yang tidak rata. Kawasan banjaran dan tanah tinggi melibatkan kawasan berpenduduk jarang di Malaysia. Okey, terima kasih Aina. Okey, melalui ini kita nampak bahawa kawasan tanah tinggi ni didiami oleh
orang yang berpenduduk jarang sebabnya memerlukan kos yang sangat tinggi kalau kita nak bina rumah, pertempatan kat situ. Okey, contohnya adalah di Banjaran Taham Pahan dan Kemera Highland. Kawasan ni, kalau contohnya di Kemera Highland, kita boleh lihat kawasan apa? Banyak aktiviti apa di Kemera Highland? Pertanian teh. Ya, betul. Termasuk juga dengan pelancongan. Ya. Okey, yang ketiga adalah kawasan pinggir laut dan saliran. Okey, kawasan ni berpenduduk padat dan sederhana padat. Ada juga yang berduduk padat dan sederhana padat. Okey, kawasan ni menjadi tumpuan penduduk akibat daripada pengaruh kegiatan ekonomi, perikanan dan pertanian. Okey, kita boleh tengok di Besut Terengganu terkenal dengan pelancongan. Ada resort, ada apa lagi kat kawasan-kawasan pinggir pantai ni? Kat sini Ada pelabuhan cikgu. Kalau pelabuhan tu untuk kegiatan apa? Persinggahan Pelabuhan, kapal-kapal kan? Perdagangan. Ya, betul. Okey, kalau kat Besut Terengganu ni lebih kepada pelancongan. Contohnya boleh pergi melancong, pergi naik kapal ke, scuba diving ke, snorkeling ke. Kat ni, boleh faham tak? Boleh cikgu. Okey, kita terus kepada faktor taburan penduduk yang seterusnya, okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor ekonomi. Okey, faktor ekonomi ni terdiri daripada 4 iaitu pertanian, perikanan, perlombongan dan perindustrian. Okey, siapa cikgu nak seorang pelajar untuk baca tentang pertanian? Saya cikgu. Saya cikgu. Salah. Okey. Siapa? Sebelah ni. Umi cikgu, Umi. Okey, Umi. Kegiatan pertanian di Teruskan. dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan Delta Rajang menjadikan kawasan tersebut berpenduduk padat. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya, siapa tahu aktiviti pertanian apa yang wujud di dataran Kedah Perlis dan Kelantan? Pokok padi. Pertanian padi. Okey, so disebabkan kawasan tersebut wujudnya aktiviti penanaman padi, maka kat situ akan wujud apa? Peluang Wujud apa? pekerjaan. Menyebabkan Betul-betul. yang menyebabkan ramai orang akan berebut untuk tinggal di kawasan tersebut. Sumber makanan. Sumber makanan cikgu. Faham tak? Dekat kawasan Kedah Perlis ni, dia dia merupakan kawasan yang luas untuk aktiviti penanaman padi kerana dia mempunyai tanah pamah yang subur. Ya. Okey, selain itu juga, dia juga menjadi tumpuan penduduk sebab dia merupakan penduduk kat situ boleh mencari peluang pekerjaan. Betul? Betul. Betul cikgu. Disebabkan Ini wujudnya aktiviti ramai penduduk yang tinggal di situ, jadi akan wujud aktiviti lain. Contohnya perkilangan beras, betul. Lepas tu wujudnya pula kedai-kedai runcit, kedai-kedai makan. Hal ini dia akan menunjukkan, akan menyebabkan ramai penduduk yang akan tinggal kat situ. Dia akan membangunkan kawasan tersebut. Ya? Okey, faham? Faham cikgu. Faham, cikgu. Kalau kita tengok dalam gambar ni, okey, yang pertama ni, siapa tahu gambar tu gambar aktiviti pertanian di mana? Penanaman Sama. Cameron Highland cikgu. Okey. Cikgu. Dah tulis kat situ. Okey, Cameron Highland dia menjalankan pertanian apa? Teh. sayur-sayuran, Sederhana. buah-buahan. Strawberry. Disebabkan aktiviti pertanian ni, dia juga akan mendorong kepada sektor ekonomi sebab kawasan Cameron Highland saja kan yang menawarkan pertanian yang berhawa dingin. Okey, seterusnya aktiviti pelombongan, iaitu kegiatan pelombongan petroleum dan gas asli di Kertih, Terengganu dan Miri, Sarawak. Okey, menyebabkan kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk. So apabila kawasan tersebut dia mewujudkan aktiviti pelombongan, so maksudnya wujud peluang pekerjaan. Jadi ramai orang yang akan berpindah ke kawasan tersebut. Seterusnya, apabila wujudnya ramai pekerja-pekerja di situ, so akan wujudnya kawasan perumahan, kedai-kedai, sekolah. So infrastruktur kat kawasan tu akan lebih banyak. So kawasan tersebut akan lebih membangun. Jadi menyebabkan kawasan tersebut akan menjadi tumpuan penduduk dan menjadi kawasan yang padat. Faham tak semua? Faham cikgu. Okey, ni contoh gambar pelombongan petroleum gas asli di Miri, Sarawak, dan yang kedua pelantar minyak di Kertih, Terengganu. Ada orang pernah pergi ke kawasan ni?
Tak pernah cikgu. Pernah cikgu. Kita pergi lagi. Okey, seterusnya perikanan. Okey, siapa nak baca? Saya lagi. Saya cikgu. Okey, siapa? Okey, Fatin. Perikanan. Kawasan perikanan juga menjadi kawasan tumpuan penduduk. Kawasan perikanan berpenduduk sederhana padat. Contohnya Sempurna Sabah, Sungai Pahang dan Kemaman Terengganu. Okey. Penduduk ni akan pindah di sesuatu kawasan ni mesti ada sebab kan? Ya, Contohnya kawasan tersebut dia mempunyai sumber pendapatan. Betul. Semua orang, kalau kamu semua nak pindah kawasan yang macam mana? Kawasan yang maju cikgu. Ada pekerjaan. Banyak kemudahan cikgu. Ada infrastruktur. Okay. Kita mesti akan first kali kita akan cari kawasan tu mesti ada sumber pendapatan dia untuk kita. Okay, kita tengok dalam gambar ni. Gambar yang pertama, kita tengok seorang ni dia menjalankan aktiviti perikanan di Kemaman Terengganu. Dia membuat kolam ikan untuk menjana pendapatan. So apabila dia melakukan aktiviti ni, dia akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat untuk menjaga ikan tersebut. Jadi seterusnya kita tengok di Sungai Pahang. Siapa tahu selain ikan patin, apa lagi yang terkenal di Pahang? Ikan talapia cikgu. Talapia. Saya tahu ikan patin je cikgu. Saya tahu ikan patin je cikgu. Ikan patin je famous cikgu. Koyak. Pahang, khususnya di Temerloh Pahang, siapa yang pernah pergi dia akan tahu kawasan Temerloh Pahang ni dia terkenal dengan ikan patin sangkar. Saya Temerloh cikgu. Betul. Penduduk di situ dia menjalankan aktiviti perikanan menjaga ikan patin sangkar sebab permintaan untuk ikan patin sangkar ni lebih tinggi berbanding dengan ikan patin sungai. Kawasan tu dia akan menjalankan aktiviti ni sebagai diorang punya satu pekerjaan. Okey, seterusnya aktiviti perindustrian. Okey. Sektor perindustrian ni dia mampu menyediakan peluang pekerjaan yang menggalakkan penghijrahan penduduk. Okey, contohnya kawasan perindustrian di Bayan Lepas, Pulau Pinang, Shah Alam Selangor, Batu Berendam Melaka dan Nilai Negeri Sembilan. Kita tengok contoh perindustrian yang berada di Penang. Okey, yang pertama Qs Bay Mall Bayan Lepas kat Penang. Okey, siapa pernah pergi Qs Bay Mall? Pernah. Cikgu rasa semua orang pernah pergi kan? Okey. Qs Bay Mall ni, okey, kalau korang dapat tahu, diorang dekat situ penduduk apa? Penduduk padat. Padat. Okey, diorang memiliki penduduk padat. Okey. Sebab kenapa kat situ penduduk padat? sebab ada banyak Sebab Banyak kemudahan. mereka membeli belah di situ. Pusat membeli belah. Pusat membeli belah. Contohnya ada wujudnya peluang pekerjaan yang banyak, pertempatan yang banyak. Okey, seterusnya kita tengok pejabat Perodua di Shah Alam. Okey, kat situ juga merupakan kawasan yang penduduk padat lah sebab kat situ juga menawarkan peluang pekerjaan yang banyak. Faham tak? Faham. Faham cikgu. Faktor sosial. Okey. Yang pertama ialah infrastruktur. Okey, kawasan yang mempunyai kemudahan seperti bekalan air, elektrik, kemudahan telekomunikasi serta kemudahan pengangkutan menjadi tumpuan penduduk. Kawasan pedalaman berpenduduk jarang kerana tidak mempunyai kemudahan sosial yang lengkap. Okey, kalau kita tengok kat sini kan, contoh kemudahan yang wujud. Kawasan Air Selangor, Stesen Jana Kuasa, menara telekomunikasi dan kemudahan pengangkutan. Ada beza tak kemudahan infrastruktur mereka? Ada cikgu. Okey, contohnya? Contohnya kawasan yang penduduk jarang dia tak ada sangat kemudahan. Contohnya macam kat jarang tak adalah macam LRT ke. Yang lain? banyak kemudahan cikgu kawasan padat. Macam kemudahan pengangkutan, ada rangkaian komunikasi yang baik. Berbeza dengan kawasan penduduk jarang. Okey, betul. Kalau kita tengok dekat kawasan bandar, semua infrastruktur lengkap. Dia ada pengangkutan dia ada LRT, dia ada komuter, dia ada bas, dia ada teksi, Grab, semua ada. Kalau dekat kawasan yang jarang ni, mana kalau ada pun mungkin teksi semata-mata. Bas, semua tu memang susah untuk kita jumpa kan. Okey, seterusnya pendidikan.
Okey, kawasan yang mempunyai kemudahan pendidikan seperti pusat pengajian tinggi, dia akan menjadi pilihan penduduk. Kenapa? Belajar. Dekat dengan rumah. Okay, mereka mudahlah untuk mendapatkan pendidikan kan. Okay, kita tengok contoh pusat pengajian tinggi. Kawasan UPSI ni, Perak dengan UUM. Kamu rasa dia kawasan yang macam mana? Upsi ramai penduduk. Penduduk padat. UUN sederhana. UUM hutan. Kedah hutan cikgu. Sederhana Okey. ke jarang? UUM ni merupakan kawasan yang sederhana padat sebab dia di Sintok, dia kawasan pedalaman. Dia sedikit pedalaman universiti dia. Betul, siapa pernah pergi UUM? Saya cikgu. Tak pernah. Okey, pedalaman dan dia agak kurang infrastruktur dekat kawasan tersebut sebab dia agak jauh kalau kita nak pergi ke macam mall ke Bandar. atau apa, dia sangat jauh. Okey, UPSI Perak ni merupakan kawasan yang juga sederhana padat. Kalau kita pergi dekat unit UPSI ni, dia kurang juga kemudahan. Kalau contoh kat situ macam kalau mereka pelajar-pelajar UPSI ni mau pergi ke mall, diorang terpaksa pergi ke Rawang. Kawasan UPSI ni dia tak wujud kemudahan seperti itu. Universiti Sains Malaysia USM. Okey. Ni kawasan apa? Padat. Cikgu. Sebab dekat bandar. Okey. Okey, kalau kita tengok Universiti Sains Malaysia dengan Universiti Malaya ni merupakan kawasan yang padat sebab berada betul-betul di tengah-tengah bandar. Okey, murid-murid seterusnya adalah faktor dasar kerajaan. Faktor dasar kerajaan ni ada 3 iaitu pembukaan bandar baharu. Pembukaan bandar baharu ni dapat menarik lebih banyak penduduk berhijrah. Kenapa? Sebab Putrajaya ni merupakan pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia dan juga dikenali sebagai bandaraya pintar dalam taman. Jadi, kawasan Putrajaya ini banyak banyak kemudahan asas seperti kemudahan komersial, infrastruktur dan juga kawasan ini merupakan kawasan yang berpendudukan padat. Okey, seterusnya kita tengok kawasan di Putrajaya. Okey, apa yang kamu nampak dalam gambar ni? Masjid Putrajaya. Masjid. Lagi? Jalan raya. Pusat pemerintahan. Okey, okey. Pusat pentadbiran. Betul. Pentadbiran. Okey, gambar ni cikgu nak tanya. Okey, seterusnya. Gambar yang bangunan warna hijau tu, siapa tahu? Pusat pentadbiran. Orang pasti. Apa? Pusat pentadbiran. Okey, bangunan yang warna hijau tu adalah Perdana Putra. Okey, yang sebelah kiri tu merupakan masjid, Masjid Putra. Okey, yang bawah, ya betul. Okey, yang bawah tu, siapa nampak gambar yang last sekali sebelah kiri? Gambar apa? Kamu mesti tak pernah pergi. Sebelah kiri merupakan kompleks Saya tak pernah Kementerian pergi, Kewangan. Kompleks Okey, tak apa. Oh. Yang kedua, yang bawah tu merupakan bangunan Kementerian Kesihatan. Okey, ini merupakan kawasan-kawasan yang terdapat di Putrajaya. Yang kedua adalah pewartaan hutan simpanan dan taman negara. Okey, siapa nak baca? Saya. Volunteer seorang. Saya cikgu. Okey. Okey, Aina. Pewartaan Baca. hutan simpanan dan taman negara. Kerajaan mewartakan kawasan tertentu sebagai hutan simpan dan taman negara demi kelestarian alam menjadikan kawasan tersebut berpendudukan jarang. Sebagai contoh, Taman Negara dekat Pahang, Taman Negara Pulau Pinang dan... Okey. Terima kasih, Aina. Okey. Kenapa? Cikgu nak tanya, kenapa kawasan pewartaan hutan simpanan dan taman negara ni merupakan berpendudukan jarang? Sebab banyak pokok. Sebab banyak yang hutan cikgu.
Banyak hutan Okey, cikgu. betul. Dia Sebab tak ada wartakan. orang nak duduk kat dalam hutan. Ya. Okey, Sebab dia orang nak kekalkan kelestarian kehijauan kawasan. betul. Aina betul. Okey, hutan simpan royal belum tu yang kamu nampak sebelah kanan tu, gambar tu. Kenapa dia tidak dibangunkan? Kerana pihak kerajaan ini ingin mengekalkan kawasan hutan tu untuk penyelidikan. Okey, dalam hutan ni terdapat banyak spesies. Harimau. Spesies haiwan. Wow. Okey. Lagi? Siapa Rafflesia. kenal yang bawah tu, sebelah kiri tu? Kerbau Tu cikgu. apa tu? Lembu. Kerbau. Kerbau. Bukan. Bukan kerbau. Apa kerbau? Seladang. Dia spesies Dia ganas. kerbau jugalah. Okey, seladang. Oh. Betul. Yang burung tu? Tu burung hornbill. Apa? Apa burung apa tu? Enggang. Enggang. Okey, burung enggang. Okey, yang Enggang. pokok sebelah kanan. Tahu tak? Pokok apa tu cikgu? Pokok bakau ke cikgu? Tak tahu dah. Benda apa Tu tu? pokok meranti. Pokok balak. Pandai. Pokok meranti. Yang bunga tu mesti semua tahu kan? Tahu cikgu. Ya. Okey, Cantik. pandai. Okey, Oh. untuk seterusnya adalah gambar Taman Negara National Park di Pahang dan Pulau Pinang. di Pulau Pinang. Okey, kamu nampak apa dalam gambar tu? Jambatan gantung. Nampak apa tu? Okey, jambatan gantung. Kayak. Sampai. Okey. Di kawasan Taman Negara ni dijadikan sebagai pusat pelancongan. Okey. Satu lagi cikgu nak bagi tahu. Cikgu okey, betul. Satu lagi cikgu nak bagi tahu. Yang apa jambatan panggil ni sebagai Canopy Walk. Okey, Canopy Walk di Pahang merupakan Canopy Walk yang terpanjang di dunia. Okey. Ya, di dunia. Disebabkan itulah penduduk di kawasan ini Tak padat Tak sikit. padat. jarang. Okey, seterusnya adalah tanah rancangan. Tanah rancangan ni, siapa tahu tanah rancangan ni merupakan kawasan Felda? Siapa yang berada di kawasan Felda? Hanan cikgu. Saya cikgu. Amin cikgu. Amin. Ramai. Okey, kawasan Felda ni merupakan kawasan berpendudukan sederhana padat. Sederhana padat. Okey. Okey. Kalau di kawasan kalau kamu semua yang berada di Felda mesti tahu dah kan kawasan dia macam mana? Tahu cikgu. Banyak Tahu kemudahan dia. asas tak? Tak banyak sangat. Kurang Okey. kemudahan. Akan tunjukkan kawasan perumahan di Felda kepada yang belum belum pernah pergi dekat kawasan Felda. Okey. Okey cikgu. Cikgu menggunakan Google Map supaya, yelah sebab mungkin musim COVID ni kan cikgu pun tak dapat nak ambil video kawasan, jadi cikgu guna Google Map je. Baik cikgu. Wow. Okey, melalui video ni, apa yang kamu nampak? Perumahan dia macam mana? Teratur. Kecil. Teratur, kecil. Okey, lagi? Jalan agak Sempit. sempit. Tak luas. Tak luas macam jalan raya besar tu. Okey. Ada bangunan tinggi-tinggi ke? Tak ada. Tak ada. Ada. Ada banyak Ada. pokok kelapa. Okey, betul. Terusnya, tadi Felda di Sungai Kemahal Teriang, Pahang. Seterusnya cikgu tunjukkan kawasan Felda Jengke. Kawasan berapa Felda ni, ni cikgu? dia seakan je. Hampir sama Kawasan cikgu, Felda semua ni dia Felda. sama je. Ya, betul. Banyak pokok Rumah juga. pun nak sama. Banyak pokok. Okey, betul. Jalan pun sempit. Disebabkan itulah Felda ni merupakan pertempatan Sederhana penduduk padat. yang Sederhana padat. Sederhana. pandai. Okey, seterusnya. Oh, dia kuis cikgu. Okey, kita teruskan lagi dengan
soalan kuis. Okay, soalan kuis ni, cikgu akan panggil salah seorang ataupun kamu volunteer sendiri. Kamu semua dah fahamkan apa yang cikgu ajar tadi? Faham cikgu? Faham cikgu. Faham cikgu. Senang je. Okey, sekarang cikgu akan nilai kamu dengan kuis. Okey, soalan pertama. Ready ya? Okey, soalan pertama. Siapa yang nak jawab? Saya cikgu. Saya cikgu. Senang je. Umi. Okey, yang mana ni? Umi. Umi, soalan pertama. Baca. Faktor-faktor yang manakah tidak mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia? Okey, Saya faktor rasa mana? jawapan dia faktor manusia. Okey, faktor manusia. Okey, kita tengok jawapan betul ke tak? Betul tak? Betul. Okey, Betul. betul. Tanda Umi. Okey, untuk soalan seterusnya. Siapa nak jawab? Question tu. Cikgu. Senang je. Kawasan Tanah Pamah yang menjadi bandar adalah tumpuan penduduk untuk kawasan pertempatan. Contohnya, kawasan Tanah Pamah menjadi bandar adalah tumpuan penduduk untuk kawasan pertempatan. Contohnya, dataran Kedah Perlis. Tarin Jaya. Dataran Kedah. Berapa jawapan cikgu? Dua Dataran je. Kedah Perlis. Petaling Dataran Jaya Kedah cikgu. Tarin Jaya cikgu. Okey, Petaling Jaya. Jaya jawapannya. Petaling Jaya. Okey, jadi kamu boleh ingatlah kan? Kalau Tanah Pamah ni Ingat, cikgu. yang ada bandar, okey. Okey, soalan seterusnya. Siapa nak jawab? Saya. Okey, Aina. Faktor fizikal berikut mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia kecuali di atas laut. Di atas laut. Di atas. Okey. Betul. Yeay. Saya bukan Anda Aina. Okey, soalan keempat. USM. Saya cikgu. Okey. Hanun. Gambar foto tersebut ialah Universiti Sains Malaysia. Kawasan yang mempunyai kemudahan pusat pengajian tinggi biasanya mempengaruhi taburan penduduk. Ini adalah di bawah faktor sosial cikgu. Faktor sosial. Okey, kita tengok. Okey, betul. Faktor sosial ni bawah apa kalau universiti? Bawah apa? Pendidikan. Pendidikan. Ya. Okey, pandai. Okey, soalan last. Siapa nak jawab? Saya lagi cikgu. Okey, bagus Fatin. Tebus kesalahan. Tebus kesalahan. Untuk faktor ekonomi, kawasan-kawasan berikut berpenduduk padat kecuali padat kecuali Jangan salah lagi Fatin. Beri kanan. Kan lombong cikgu. Tanian ke? Perikanan ke? Perlombangan ke? Perindustrian? Susah lah cikgu soalan ni. Macam keliru si cikgu. Kita tengok jawapan. Cikgu Fatin terputus hubungan. Fatin jawab apa? Line saya terputus-putus cikgu. Saya dah jawab belum? Belum. Belum. Jawapan saya perikanan. Betul cikgu. Perikanan. Betul. Ada yang Fatin tu. Tebus ke Jadi selepas kita jawab kuis, cikgu akan paparkan balik jawapan kuis kita tadi. Okey. Setakat ini semua faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Jadi cikgu nak minta salah seorang untuk bagi refleksi pembelajaran kita hari ini. Ada yang volunteer nak bagi refleksi? Boleh. Aktif kamu. Yang saya faham, faktor yang mempengaruhi sesuatu kawasan tu, taburan penduduk di situ ada 4. Pertama fizikal, kedua ekonomi, ketiga sosial, keempat dasar kerajaan. Lepas tu cikgu ada tunjukkan contoh-contoh kawasan-kawasan yang kawasan penduduknya padat, sederhana dan jarang.
kita boleh tengok ada banyak kegiatan ekonomi di kawasan penduduk yang padat, seperti perindustrian, perkilangan. Lepas tu kawasan-kawasan yang penduduk jarang, contohnya macam perikanan. Lepas tu kalau di kawasan penduduk padat, ada banyak kemudahan infrastruktur yang baik berbanding dengan kawasan penduduk jarang. Mungkin saya. Terima kasih kepada Fatin. Cikgu harap semua faham apa yang sudah cikgu ajar hari ini ya. Jadi, kelas hari ini tercapailah objektif pembelajaran kita iaitu dapat menyatakan konsep dan menjelaskan faktor di Malaysia. Penduduk di Malaysia. Jadi, cikgu harap semua faham apa yang cikgu ajar hari ini dan tidak lupa juga cikgu sediakan tugasan. Cikgu harap kamu semua boleh hantar sebelum kelas kita yang seterusnya. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Alhamdulillah. Okey, cikgu harap kamu semua jaga kesihatan, jaga diri dan elakkan daripada banyak keluar rumah kerana kita mengalami musim COVID dan banjir. Terima kasih. Setakat itu saja kelas kita. Okey cikgu. Terima kasih cikgu. Bye.